ke-15. Line yang ke-15. Kemudian line yang ke-15. Line yang ke-15 adalah yang ke-15 adalah ni, kalau betul cakap betul ya. If not output file. Ni kan line yang ke-15 betul tak? Ya, ni kan, ni maksud dia apa? Sebelum ni yang kita belajar tadi, yang saya ajar tadi, dia ada 4 step je. Declare, open, lepas tu read, write ataupun read, lepas tu close. Tapi bila kita tengok muka surat ni, 147 ni ada pula if not output file. Apa ni maksud dia? Apa output file ni apa? Output file ni apa? Output file ni adalah objek, adalah output objek. Okay. Output file ni adalah output objek. Output objek yang kita declare dekat line 13. Betul? Adalah output objek. Apa maksud if not output file? Maksud dia adalah if not output file adalah maksud dia line yang ke-13 tu kita tak berjaya buat. Faham tak? Itu adalah cara kita nak control. Maksud dia, sebelum ni step kita buat macam ni Sebelum ni kita nak buka file, kita nak manipulate file, kita ada declare object, opening object. So kita ada additional pula. Nama dia 2.1 lah. 2.1, saya tolak ke dalam sikit. Dia apa? Adalah checking object, checking file is open. Maksud dia, kita nak check file tu berjaya kita buka ataupun tidak, kita boleh gunakan if ni. If, ni lah. If, lepas tu kita terus tulislah apa-apa kat situ, cout apa-apa ataupun dia tak pakai cout, dia pakai cout. Cout error ni, ser tu adalah cout error. And then kita letak exit 1. Exit 1 maksud dia apa? Program kita terus stop. So ni adalah, ini sebenarnya nak check sama ada file tu boleh dibuka ataupun tidak. So kalau tak berjaya, kita terus stop the program. Kalau berjaya, kita baru buat step number 3 dan step number 4. Faham? So nampak tak perubahan daripada step? Dulu ni step ni cuma ada 1, 2, 3, 4. Sekarang ada 1, 2, ada 2.1 pula. Okay. Tambah kat sini. Alright. Sama juga macam dalam slide ni. Ni dia. Nampak ni? Not my file. Ataupun boleh pakai macam ni. Pun boleh juga. My file dot is open. Okay. Sama ada file tu wujud ataupun tidak file ni. Is underscore open pun boleh. Alright. Nampak so saya cerita sikit-sikit mula-mula declare secara general, lepas tu kita masuk detail. Okey. Sama juga muka surat yang ke 148. 148 tu
uh, awak tengok dia ada step number 1 tak? Kita tengok muka surat 148. 148 mana step number 2 dengan step number 1 number 2? Line yang ke berapa? Step number 1 number 2 line yang ke berapa? Surat 148. Example 10.2.2. Line yang ke-13. Betul. Itu adalah untuk declare object dengan opening file. And then kita ada checking file is open. Ada tak? Line berapa? Line yang ke-15 sampai line yang ke-19. Okay, betul? Line 17. Line 17. Line 17 tu dia see out je. Sebenarnya yang dia check tu adalah line 15. Tapi saya nak cakap secara general 15 sehingga 17 lah. Tapi yang paling penting adalah 15. Okay, Azura. Thank you. Okay, step number 3 ada tak? Dia write ataupun read? Step number 3, write ataupun read? Line berapa? Step number 3, write ataupun read? Line yang ke-29. Write ataupun read? Right, okay. Faham Okay, thank you. Okay, so awak tengok dekat situ, yang pelik adalah dekat nombor line 27. Line 27 tu Nampak tak line 27? Line 27 tu tentang while. Okay, while. Tapi dalam while dia, condition dia adalah cin. Itu maksud dia apa? Selagi kita masukkan as long as we enter ID, name, M1, M2, M3, M4 and M5, so dia akan repeating. Okay, looping tu akan always repeat selagi as long as kita masukkan ID, kita masukkan name, M1, M2, M3, M4 and M5. Faham? Tapi kalau kita masukkan kita type Ctrl Z, dia akan stop lah. Sebab kita tak masuk Ctrl Z tu maksudnya kita minit. Maksudnya kita dah tak masukkan ID. Syarat dia. Line 27, faham tak line 27? Okay, tak, nanti akan faham. Okay, step number 4 ada tak? Line yang berapa step number 4? Ada tak step number 4? Step number 4? Tak ada kan? Kalau tengok example sebelum ni pun tak ada. So kenapa tak ada? Adakah dia tak wajib? Okay. Dia memang tak wajib. Maksudnya bila kita dah tutup program tu, automatically file tu dia akan tutup. Okay. Memang boleh kita tak tutup. Okay. Tak payah close pun boleh. Tapi good practice is kita kena close before we end the program. Sebelum program kita habis, kita kena tutup. Tapi tak wajib. Faham Okay, now we look apa nama? Example page 150. Ada step number 1, number 2? Line yang ke berapa? 150 10.2.3. 10.2.3. Okay, still line number 3. Ada tak ni checking file is open?
Ada dekat line 15 hingga line 15 hingga 19. Ada tak write or read file? Write ataupun read? Step number 3, write ataupun read? Read Line berapa tu dia read? Line 21. Salah. Salah. Yes, line yang ke 26. Line 21 kan see out. Dia nak read, mestilah gunakan objek input. Apa objek input yang kita declare tadi dekat line 13? Objek input dia adalah input file. Tu kat mana input file tu? Dekat line 26. Okay, thank you Muhammad Halik. Line yang ke-26. Itu kita input, kita read file. So dia akan read. So awak tengok tu, dia read tu dijadikan sebagai condition untuk while. Okay. Condition untuk while, line 26 tu adalah while. Condition dia adalah input. Okay, input file. Apa dia buat? Sebenarnya, what actually this program do? So line 26 ni dia akan ulang, dia akan repeating as long as ada data dalam file tu. Tengok file tu, student mark tu, awak tengok dekat atas tu, ada berapa record, ada berapa line. File student mark tu, file input kita ada berapa line. File input kita ada berapa line. Tengok muka surat 150 atas kali tu. File input kita ada berapa line, ada 5. So dia akan repeat 5 times. While input ni, line 26 tu, dia akan, condition tu akan di repeat 6 kali. After 6 time, dah tak ada data, so false, dia akan stop. Okay. Ada close file tak? Step number 4 ada tak? Dekat program. Tak ada. Tak ada juga kan? Okay. So, muka surat 151 ada F stream. Muka surat 151 dengan 152 tu, kita ada program, kita ada satu file input dan satu file output. Tengok line 14, line 14 adalah file input, buat input objek. Line yang 15, kita buat output, okay, output file. So kita akan ada buat checking file is open ni ada dua Satu untuk file input, satu untuk file output. So line yang 17 adalah untuk check file input is exist. Line 22 untuk check file output is exist. Alright. So apa dia buat? Dapat tengok tu line yang ke-28, dia akan baca file input. Dia akan baca file input. Apa file input dia? Oh, yang tadi tu. File input dia adalah student mark tadi tu, daripada example yang sebelum ni. Dia akan kira apa grade dia. Okay, file input dia adalah muka surat 150 yang dekat atas tu. Kan tu ada tu. Aina, Asmah, Adam, Zaharah dengan Zurina. Itu markah dia. Tapi apakah grade dia? Grade dia kita pakai program 152. So, line yang ke-28 tu dia read, and then line yang ke-30 sehingga line yang ke-43 tu dia nak bagi grade untuk setiap for each mark. Okay. Hasil dia kita akan write ke dalam file output file. Okay. Okay, apa ni?
Yang checking file is open wajib letak dalam program ke? Tak wajib juga. Okay, tak wajib juga. Tapi better lah kalau katakan macam tadi kan kita punya ni kan. File input should exist before program is execute. So nak elakkan program kita, contoh ni program kita nak elak dia hang, nak elak program kita hang, kita pun tak tahu kenapa hang. So sebenarnya kadang-kadang hang tu sebab file tu tak wujud. So better kita check dulu file tu exist ataupun tidak. Kalau file tu tak exist, kita terus stopkan program tu. So tak adalah program tu hang. Tak adalah kita tertanya-tanya kenapa program ni stop ni. Kalau kita buat checking is open tu kita letak, so kita boleh keluarkan output file could not be open. So at least kita tahulah, oh program ni masalah dia disebabkan oleh file. Faham Ahmad Salahuddin soalan awak tu? Checking file is open tak wajib, tapi dia membantu kita untuk mengenal pasti kenapa program kita tu exit, kenapa program kita terminate ataupun hang. Faham Ahmad Salahuddin? Faham. Itu saya. Alright. So yang complicated adalah itulah line example 10.2.4 tu. So before we end our lab session, so let's do exercise 10.3 question number 1. Okay, the question is like this. Create a file named thestudanswers.txt as shown below. This file contains answer of 10 students for 10 objective questions asked in a quiz. Each line of the file contains student ID followed by her or his answers for question 1 to 10. So kita kena buat file ni. Kita buat dulu file lah. Kita baca sikit-sikit. Patutnya kena baca habis tapi takut saya lupa. So jom kita buat dulu file dia. Right. Boleh ni semua buka muka surat 154 So kita buat file. Buat 501 space A space C D C A B B A A B B C C D. Then enter 502 A C D A. Ini adalah ACDA ni lah jawapan matematik yang student tu jawab. Kita rekodkan macam ni saja. Yang nombor yang awal tu adalah nombor ID student nombor matrik lah. EAD EC. Okay, kita ada 503 ACCA BBB BBB tu CCD then 504 ABA dibuat sekali sama-sama ECB ECD dan 505 banyaknya ECCA ABBD TB. Okay, saya buat 5 je lah. Okay, buat 5. So kita save file ni, save as sebagai studanswer.txt. Okay, nampak dia sebagai STUD
Profesor STUD put answers answers.txt. Tu nampak ni? Ni saya punya file input. Nampak tak ni? Dia nampak? Saya tak buat semua lah. Saya buat 5 student je lah. Banyak sangat dah nak type. Okay. Okay, so file input kita dah siap. Okay, kita baca soalan balik. So write a program that open the student answer.txt file for input. Okay, so kita nanti akan declare lah input object. The program calculate the right answer of each student in each line and mark score by student for the quiz. Okay, dia akan baca, so program kita akan baca semua ni. Dia akan check berapa banyak yang betul. Okay. Kalau betul, dapatlah 1 markah. Okay. Kalau tak betul, tak dapat markah. Macam biasa kan? Faham tak soalan ni? Then the result are written to output file named studentresult.txt. Ada pula file output. File output tu studentresult.txt. So file tu tak file output, so kita tak perlu create dulu pun tak apa. Dan saya minta 2 minit ni. 2 minit. Hello, class. Okay, baca soalan dia. Then the result are written to output file named studentresult.txt. Assume the answer for question 1 to 10 is A, C, D, A, B, B, C, D, D, B, C, D in sequence and total mark for the quiz is 5%. So kita nak tengok apa? Result. Result dia dalam bentuk persen lah ni, berapa persen. Okay, alright. Okay, so ni file dia dah, ni ada file input. Okay, kita ni lah analyze, kita tengok dia punya analysis tu. Analyze dulu. Supaya kita clear takut nanti awak blur, tak tahu buat apa. So kita balik soalan ni, apa dia punya input, apa dia punya output,
Apa dia punya input, apa dia punya proses. Masih balik pada konsep. Apa input dia? Apa input dia? And student, salah Input dia adalah student ID and then answer from file. Ni. Ini saya letak dalam kurungan lah, from file. Sebelum ni, kalau kita buat input macam ni, automatically input kita daripada keyboard kan. Sekarang kita ada student, input kita ada student ID dengan 10 answer, tapi daripada mana? Daripada file. Betul? Kan 10 student Oh, panjang lagi. For 10 student lah. From 10 student. Okay. Tapi input dia sebenarnya ni. Ni yang penting. Clear ni. Input dia student ID dengan 10 answers. For 10 student. Awak tak boleh cakap 10 student. 10 student apa? Apa 10 student awak nak masukkan apa? Sebenarnya 10 student tu kita nak ID dia dengan markah dia. Tapi daripada file. Boleh semua? So what is the process? Apa proses dia? Yes. Calculate. The number ke the percent? The percentage of right answer, right? Awak tengok dekat soalan tu kan dia kata total mark for the quiz is 5 mark. 5%. Sorry. So mestilah calculate the percentage of right answer. Betul tak? So apa output dia? Ini saya tambah lagi from file STUDANSW. Apa output dia? Total mark. Okay. Dia punya output dia adalah the program calculate kat situ the program calculate the number of right answer for each student. Okay. For each student tu adalah proses dia and marks scored by student for the quiz. Okay, output dia adalah student ID. Macam mana kita nak tahu student ID and dia punya total marks lah. Okay, saya salah tadi Ernie saya rasa awaknya betul lah ni. Calculate the
number Yang ni output dia total marks in percent. Output dia ni apa ni? Right. Stud result. .txt. So awak tengok ni, dia yang proses sama je. Ada input, ada proses, ada output. Cuma beza dia sekarang, input dia daripada file, output dia pun ke dalam file. Nampak tu? Calculate the marks scored by student. Yang ni. Tak apalah, nanti awak tengok macam mana saya buat Dia memang proses, tapi saya macam proses tu saya tak asing-asingkan lah. Boleh je nak buat calculate the number of right answer and calculate ni. Boleh je macam ni. Ada dua proses, masalah. Okay, so nampak tu? Semut. Bersihkan semut pada kelas lah. Ada orang makan atas katil. Okay, alright. So tu dia punya analisis Input, proses, output. Algoritma dia lebih kurang lah. Okay, ada proses input, ada proses output. Okay, algoritma dia. Oh, sebab dia makan pasir. Pasir kan alat. Di mana tadi? So kita buka apa? Kita punya dev C++ Dev C++. Oh, Azura dah siapkan. Thank you Azura. Saya copy je lah Azura. Azura dah siapkan. Cepat sikit. Okay. Ini adalah dia punya analisis. Daripada soalan tu nanti awak kena buat analisis. Dah buat analisis, kita buat design. Design adalah dia punya algoritma lah kan. Nak pakai pseudocode. Biasa better pakai pseudocode je lah. So, step number one. Step number one apa? Number one mestilah ni declare apa? Opening file ke. Object. And open the file. Tu yang kedua apa? Apa je declare masalah ni? Step yang kedua tadi kita check file is open. Yang ketiga ni adalah read. Yang keempat ni yang kelima ni
Yang keenam ni adalah write. Write. Yang ketujuh post file. Okay, nampak ni dia punya step ni. Oh, dia ada start ni. Ayam tak apalah, start and. So nampak tak dia punya flow of the program yang kita akan write nanti. Object, okay. So declare object, open the file. So kita ada dua file ni kita nak declare. Satu input ni dan answer, satu lagi untuk student result. Dan kita open file dia lah. Lepas tu check file is open. Faham ni? Sorry yang hari ni saya tak start. Nanti waktu pasal saya dah tulis malam nak tulis balik. Ernie kata kena letak start dulu, saya tak letak start tadi kan. So ni dah step-step dia, declare object dan open file, lepas tu kita check file is open, lepas tu kita read adalah input tu, lepas tu kita calculate ni proses dia, ni dia punya output, lepas tu kita close file kan. Okay, boleh? So kita ambil ni, copy, kita letak dekat file. Okay. So saya harap saya share ni, dia punya step by step ni awak follow bila buat program. Nampak saya punya ni, apa Dev C++ saya share ni. Ni saya punya algoritma ni tak detail simple je ni. Sepatutnya kena declare object ni semua beritahu apa nama file dia ni. Tapi saya buat general saja. Nama file tak ada. Nama file dia semua tak ada. Sepatutnya kena mention nama file apa, ni read ni. Macam student ID ni kena apa variable dia, and answer ni apa variable dia. Saya tak declare kan apa. Saya tak beritahu kan apa dia punya file dia kan. Dia punya variable. Simple saja saya nak buat cepat. Macam ni lah kita dah biasa, so sebenarnya tak perlu detail pun. Jom kita buat program. So ada include 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 iostream. Lepas tu kita ada apa? Using namespace std. Lepas tu kita ada apa? Integer main. This one return 0. Okay ni. Hari ni habis lambat sikit sebab nak siapkan program ni. Okay, ini yang biasa kita buat kan, include iostream using namespace integer main. Betul? Ni skeleton yang biasa kita buat daripada awal-awal. Betul? Ada 4 benda ni. 1, 2, 3, 4. Dah. Okay, now. Sekarang kita nak pakai file. So, kita kena tambah preprocessor. Nama dia adalah include fstream. Okay, Siti Zahira buat juga Now, kita nak declare object file. Terus berapa file kita ada? Kita ada file input dengan file output. Okay, ni bila kita punya ni very general, so kita tak nampak sebenarnya apa yang kita kena declare. Okay, sepatutnya dia kena detail. Kalau tak detail, so kita kena refer back pada soalan lah. So kita kena declare object. Sebenarnya ada dua objek. Satu untuk input, dan satu output. Ada dua objek kita kena create. Step number 1, kita buat objek ifstream, objek input ifstream, iftrem, stream nak pakai nama apa, katakan nama dia ins je lah. Apa file kita nak buka,
File dia adalah std answer, std answers .txt. Okay. Kita nak letak opening mode apa ni, dia punya mode tak perlu, boleh nak letak, boleh tak letak. Lepas tu objek yang kedua adalah output stream, of stream, namakan dia sebagai outs. Tu file output kita. File output kita adalah student, stud result. Ni tak ada pun student result.txt ni saya tak create pun. Okay. Saya tadi cuma create student answer.txt kan. Ini saya tak create yang of stream outs ni saya tak create. Saya create atas je tadi. Betul tak? Saya cuma create ni tadi kan. Okay. That is step number 1. Step number 2, ni step number 1. Step number 2, tadi siapa nama kawan kita tadi, dia kata wajib ke step number 2 ni. Saya kata tak wajib betul. So tak wajib, kita skip dulu. Kita terus buat step number 3. Number 2 tak wajib, kita buat step number 3. Okay. Macam nak read ID student. Ni file kita this one. Okay, kita nak read ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 column. Kita nak read. So nak read pakai apa? Macam ni kita nak read. Kita pakai object input ins. Tanda macam ni. Kita nak read apa? ID. Lepas tu ID. Lepas tu dia ada grade kan, answer. Kita buat ni answer 1 sampai 10 answer 1 sampai 10. Saya pakai array lah, boleh tak? Saya pakai array boleh ni. Ni answer ni, saya pakai array. Saya pakai ANS row sampai empat, 6, 8, 10. Okay. Ini adalah 0, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9. Okay. Ini adalah saya punya input. Faham ni? So, variable ID ni saya tak declare. Saya declare je lah. Tu tak declare lagi. Memang tak declare lagi sebab saya baru buat kan. So, ID ni nak pakai variable apa? Tengok ni. ID dia ni kita nak pakai variable apa? Type apa? Type. Integer So, integer ID. So, untuk jawapan answer A, B, C, D ni kita nak pakai variable apa?
variable ni. Ya. Kalau saya pakai array, saya buat char, char, ans, size dia 10. Okay. Okay. Boleh? Okay. Number 4, calculate the right number of right answer. Number 4. Ini saya baru buat 1 saja. Saya tak repeat lagi. Ini belum repetition. Saya buat step by step. Tu macam mana nak calculate dia adalah macam ni. Pakai for. Kalau saya pakai ni saya pakai array integer. I equal to 0, I less than I plus plus. So ini nak calculate ni, nak calculate macam nak calculate right number. So kita ada condition nak write dia if ans, alamak tak boleh lah. Tak payah pakai for lah. Macam mana nak calculate ni? Tak pakai for lah. Macam tak baloi pula pakai array. Equal to A. Kan? Buat apa bunyi kan? Ya. Mark plus plus dia ada declare mark equal to 0 So markah dia saya ni ada variable mark start dengan 0. So kalau answer ni adalah A, kita tambah markah dia jadi 1. Oh. Mana ni. 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat.
Saya nak kira jawapan yang betul Saya buat simple lah. Hopefully awak faham. Faham tak ni? Saya punya if ni. Simple je. Lepas tu kita jawapan C pula. If ni kosong. Macam mana saya tahu ni jawapan kosong? Jawapan yang pertama adalah A. Jawapan yang keempat adalah A. Jawapan yang kelima adalah A. Tengok dalam soalan tu Jawapan dia adalah A, C, D, A tu kan? Ni jawapan ni saya tengok dekat dalam soalan tu. Okay, Aisyah faham Ernie tengah-ngah tak faham? Ini adalah satu. Ini adalah sorry. C. D ada 7, 8. 7, 8. Okay, so ini adalah cara kita nak calculate right answer. So answer list of answer tu ada dalam soalan tu. A, C, D. Ni adalah yang pertama A, C, D, A, B, B. A, B, B. Lepas tu E, C, D. D, mana D? D ada yang ketujuh. Oh ni. E, C, D. Ni yang ke? Mana yang ke-9? Ke-9. Right. Nampak ni? 0, 1, 2, 3. Yang ni faham ni? Nak calculate? Boleh? Boleh, sir. Alright. Amat kan saya buat? Macam mana ni? Calculate percentage of total mark. So, calculate total marks. Control V. Macam nak calculate total mark. Variable dia adalah total mark. Total mark. Total mark dia dalam bentuk percentage. Sama juga dengan mark bahagi dengan 10 darab dengan 5%. Okay. So itu dalam bentuk total marks ni dalam bentuk percentage. Saya rasa nombor perpuluhan tak? Kalau katakan betul 1, dia akan dapat perpuluhan. So total mark ni dia akan dapat nombor perpuluhan. So kita declare dia sebagai double. Okay, dah habis total mark. And then last sekali adalah write student ID and percentage of total mark. Step number 6. Ni pentingnya algoritma Awak ni suruh kod ni supaya awak clear apa step dia buat. Nanti kalau tak, nanti awak tak tahu nak buat. Saya masuk ajar macam ni step by step. Okay. So macam nak write kita kena pakai objek output. The type dia OUT. S out apa yang kita nak ni adalah student ID yang kita baca tadi ni. ID.
Dan kita ada letak space lah space. Dan kita letak total mark. Sorry hari ni lambat sikit Jangan lupa record attendance. Lepas tu last sekali adalah close file. Close file tadi cakap apa? Wajib tak wajib? Tak wajib. So tak wajib saya awak kena buat lah. Saya tak payah buat lah. Sebab nak tunjuk ni lambat kan. So dah siap lah. Tapi ini untuk satu rekod sahaja. Okay, kita cuba dulu so saya nak try compile. Ada error tak? Tak save lagi. Nama file ni adalah lab 10. Lab 10 exercise 1. Ui, banyaknya error. Apa ni? Oh. Dia confuse ni kot. Nampak ni. Kena buat kurungan lagi satu. Mark not declared. Mark Mark ni function ni tak ada semicolon. Jamin. Apa masalah saya ini Jamin? Okay. Ini salah. Out dia adalah 2. Saya punya salah nampak ni. Okay. Dah tak ada error Saya punya notepad tadi ni, file ni, saya save kat mana tadi ni? Save as. Okay, saya save. Ni file saya ni, file yang saya buat tadi, saya save dekat the same folder of the program. Ni file ni saya save dekat sama tempat yang program ini. Okay, so saya punya sekarang dah tak ada error, tak ada warning. Dan saya akan share program ni Nampak saya ni buat step by step macam ni. Program dia. Tapi ni tak siap lagi Tapi ya. Ada soalan ke? Tak. Tadi kan saya tanya nampak letak. Okay, so sekarang ni saya baru read one student Soalan suruh read 10 student kan? Saya baru read one student jadi. Saya read satu student jadi. Read student ID 10 answer. Saya tak read buat semua student Alright, dah compile, saya run.
dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar. Nampak tak ni? Nampak ni? Dia punya konsol tak nampak apa-apa. Sebab apa? Sebab input daripada file, output pun kepada file. So, dia tak ada kaitan dengan monitor. Dengan konsol ni tak ada kaitan. Sebab tu lah tak keluar apa-apa. Itu saya kata tadi. Bila kita punya input dan output datang daripada file, so jadi macam ni lah. Faham ni? So, kat mana output kita nak check? Dekat file student result.txt. So, pergi ke student result.txt. Cari tempat folder yang sama. Nanti saya sharekan sekejap. Student result.txt. Saya dapat macam ni. Ni. Macam tak betul ni saya punya ni. Saya dapat macam ni. Nampak tak saya share? Student result ni kan, nama file ni. Student result kan? Nampak? Tapi markah dia 0. 501, markah dia 0. Alamak, apa yang salah kan? Sebab salah, tak boleh settlekan lagi lah. Kat mana salah? Saya nak cuba see out dulu Ini cara nak troubleshoot kat mana salah. So, saya see out kat sini, see out mark. Kat sini saya see out total mark. See out ni nanti dia akan keluar dekat ni. Itu nama kita punya screen. Kenapa dia tak masuk dalam file? Kita tengok. So, kita run semula. Dia keluar 40. Saya rasa memang kena pakai 4 lah. Apa dah saya ni. Pakai looping ke ni Yalah, dia macam mana nak berulang kan? Sepatutnya memang kena letak 4 lah. So, dia akan ulang masuk sini. If this false, so dia buat this. If this false, this. False, do this. Okay.
Kita buat else if lah, lagi cepat buat else if. Apa beza if dengan ada if else? Apa beza dia? Okay, apa beza if dengan else if? Kalau kita buat, tadi saya buat kan, if semua kan, betul tak? Apa beza kita gunakan if else if? Kalau kita pakai semua if tadi tu, kalau kita buat macam ni tadi, buat semua if macam ni, so apa program ni akan buat? Dia akan check every line. Dia check, oh ni false. Dia check ni pula, oh ni false. Oh ni true. Oh ni false. Dia check semua. Faham tak? Kalau awak pakai semua if, all the condition will be checked. Semua condition ni akan dicheck. Tapi kalau kita pakai if, else if, dia akan masuk salah satu saja. Contoh dia macam ni Contoh dia jawapan nombor 1 dia apa? Jawapan nombor 1 adalah A, betul? Jawapan nombor 1 adalah A. So bila ini dah true, yang lain ni dia tak akan check. Dia terus pergi, dia terus skip. Itu masuk beza if dengan if dengan if else if. Okay? Okay. Bateri. Hasif, tolong ambilkan charger. Bateri apa nak habis? Mana ada? Ini bag dekat depan. Okay, saya share lah ni dekat awak Boleh Ctrl C letak dekat once. Okay, saya dah share dalam WhatsApp. Boleh cuba run lah sama-sama jom. Tak? Dapat tak? WhatsApp. Boleh copy paste, lepas tu cuba run sama-sama jom. Boleh. Sama-sama kita troubleshoot. Stop sharing boleh. Abang ni nampak masak apa? Pasal tak apa ni? Ni tak pasal apa? Pasal apa ni? Yalah. Abang tahu tak ni pasal apa? Bahasa apa? A, C, D, A. Macam mana ni? Jaya nampaknya. Saya rasa. Alhamdulillah. Okay, saya nak ubah saya punya program ni sekejap. Saya share Ada problem lah dengan ni.
yang kedua ini jelas yang masih ada satu sisi ada satu ada ini pada ini saya dapat dulu tidak kenapa gue saya dapat saya dapat dulu dan jawabannya dia betul dulu ada bahasa ikhlas ada masalah di sini nak klik di sini bila saya siap mas ni saya dapat dulu mak saya dapat mak dulu patutnya lain ya apa yang salah sini daftar 66 dia 66 saya juga siap dapatnya takut kasih masih terkira dia robot saya bersiap dan cari nanti shootnya yang jawabannya
Yang akhir kayak senang juga ini. Adakah yang terbagi sama yang proses ini saya bersyukurnya. Baik-baiknya baik. Allah. Saya sini. Saya bersyukurnya. Saya tahu masalah di sini. Masalahnya dia di sini mama ini. Kenapa dia di bawah ni? Mas atas.
Okay. Right. Udah problem dengan kalian. Macam ni lah jawapan dia. Macam dia sudah rekod dan rekod. Tes. Hopefully dia lah. Kenapa saya give apa dia akan check semua. Check semua jenis. Kita ini. Alright. Dah. Bersemangat. Tidak percaya ya. Betul dia masih sebenarnya dia betul lah saya tak bersyukur kalau kita kosong saya tak nak kosong baik ya tadi sebenarnya kita beli yang semua sudah betul lah yang saya bawa waktu jadi masalah saat ini saya akan teman dia kosong mak ini dapat lain ada soalan kan dia tadi dia dapat kosong. Oh, berapa kosong? Berapa kosong?
berapa kosong? Sebenarnya yang saya bawa itu betul lah. Masalah dengan sini je. Dekat case and out lemak ni je. Saya saya dapat kosong. Kan tadi kapal di kosong. Yang lagi kapal jawapan kosong. Kenapa kosong? Kenapa kosong? Ada golongan keadaan yang tadi awal-awal betul lah. Yang ni akan lihat number asal betul lah. Dia masalah dekat sini. Ingat integer bahagi sama integer apa? Integer. Kata bahagi dia macam apa? Kalau satu bagi berapa? Satu bagi dapat kosong kan? Tapi sekarang ni minimal dia tidak sebagai integer mak kita kena letak sebagai double. So double bagi baru dapat penubuhan. Itu masalah dia. Faham tak? Mak ini bukan integer, salah tadi. Aduh. Punya dah yang kita cari apa masalah dia punya masalah variable itu salah. Saya kawan awak cuba tukar variable tadi dapat 8%. Tu bilangan tu saya dapat macam Waduh. Saya dapat 54% masalah di variable saja. Okay. Tadi saya bagi kawan yang saya bagikan. Yang saya bagi kat WhatsApp itu betul. Semua ke variable nanti kali didapatkan kan integer. Apa yang tak nampak? Oh, tak nampak apa ni? Tak nampak apa tu? Tak nampak apa ke? Saya perasaan tak nampak ni. Oh. Ni, nampak ni? Yang saya share ni. C++ nampak? Yang saya bagi dekat WhatsApp tadi tu betul. Dah betul lah saya bagi tadi. Cuma salah dia ni, mark ni, dia masalah dekat sini. Okay. Mark ni integer bahagi 10. Kalau katakan mark ni katakan 2 bagi 10 dapat kosong. Dia tak dapat nombor perpuluhan. So kena tukar mark ni jadi variable double. Mark ni. Faham Itu je. Sebenarnya tadi yang saya bagi kat awak tu semua betul. Cuma mark ni instead of integer tukar jadi double. Faham Purvanish? Alright. Okay, itu baru satu line. Macam ni kita nak read untuk 10 rekod. Okay, untuk 10 rekod. Kan kita ada 10 student kan? Kita ada 10 student. Cara dia adalah dalam muka surat 150. Dalam 150, line yang ke-26. So kita jadikan ni sebagai condition untuk while. Jadikan dia sebagai condition untuk while. Ini jadikan dia sebagai condition while. Okay, dan ni kita repeat.
Yang if kita ni letak sebelah dalam. Okay, step number 4. Oh, ambil je saya punya tadi. Yang ni saya dah ubah dah. Saya buat one by one. Yang saya bagi tadi tu dah betul lah. Saya cuma tambah while sahaja dekat ni. Read student tu jadikan dia sebagai while. Bukan kat sini sorry. Lepas tu kita kat sini. Sampai bawah ni Nampak? Yang tadi tu sama je, cuma tambah while, lepas tu tambah curly bracket ni, curly bracket atas kat sini dengan curly bracket kat bawah sekali ni selepas kita write. Faham? Faham tak ni? Okay. So saya tambah while. Ni saya refer mana? Cara saya buat ni, saya refer muka surat 150. Line yang ke 26. Yang ni dia akan read untuk 10 student. Okay, so saya execute, compile, ada error tak tengok? Dia tak ada error. So bila run, dia tak keluar apa-apa. So hasil dia, file dia jadi macam ni. Ni dia. Saya share. Nampak ni? Student resultnya result. Ni. Ni hasil dia. Tadi satu line je kan? Saya punya dah hang dah komputer. Oh.